Baru-baru ini tular lagi video tentang orang memberi makan ikan keli dengan bangkai babi. Sebelum ni di Malaysia memang dah beberapa kali tular penternak ataupun pengusaha kolam ikan memberi makan ikan dengan bangkai. Jadi saya nak kongsilah. Pertama, dalam keadaan semula jadi. So ikan keli, ikan baung, ikan patin dalam keadaan semula jadi adalah omnivorous, iaitu dia akan makan segala benda dan dia adalah jenis scavenger. Sebab itulah kita kategorikan ikan keli, baung dan patin ni sebagai ikan catfish, ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil ikan yang berkumis, sebab dia menggunakan sensory chemoreceptor pada dia punya bubbles tu, pada misai dia tu untuk mencari makanan. Dan ikan ni sebenarnya in natural dia adalah aktif pada waktu malam, tapi sekarang ni sebab kita dah culture, dia aktif siang dan malam lah. Waktu bila bagi makan, waktu tu dia akan aktif. Dalam aquaculture pula, industri aquaculture ada satu terminologi yang kita panggil sebagai integrated fish farming, iaitu sistem ternakan ikan yang berintegrasi, yang mana sistem ternakan ikan ni kita gabungkan dengan haiwan ternakan yang lain. Contohnya lembu, ataupun poultry farming, ternakan ladang ayam dengan kolam ikan, ataupun pig pen farming, iaitu ladang babi dengan ikan. Asas dia, manure ataupun najis daripada ternakan ini akan disalurkan kepada ikan sebagai salah satu daripada sumber nutrien. Ini akan menjimatkan kos pemakanan untuk kolam ikan itu. Tapi dari sudut Islam, ada hukum tentang haiwan-haiwan yang memakan najis ataupun duduk di dalam persekitaran environment najis. Dalam Islam dia dipanggil sebagai haiwan jalalah. Apa tu haiwan jalalah? Pada zaman Rasulullah SAW, haiwan jalalah ini adalah unta-unta yang memakan najis sehingga mengubah bau dan rasa daging unta tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melarang untuk minum susu daripada haiwan jalalah. Dalam kes sekarang, ikan-ikan yang memakan najis, bangkai babi atau bangkai haiwan lain, ataupun sumber-sumber makanan yang diragui status kehalalannya, boleh jatuh kepada kategori haiwan jalalah. Macam mana dia jatuh pada kategori haiwan jalalah? Iaitu apabila berubah bau ataupun rasa ikan tersebut. Bau dia jadi bau najis ataupun rasa dia rasa najis. Maka apabila bau dan rasa ikan ini sama dengan bau najis, maka hukum dia adalah makruh. Kalau Imam Syafi'i, dia mengambil makruh tanzih, iaitu bukanlah haram per se, tapi yang sangat-sangat dilarang ataupun dibenci. Tapi ulama' mengkategorikan ada beberapa perkara yang boleh kita buat supaya ikan ini daripada makruh jadi harus boleh dimakan. Pertama, dengan kita mengkuarantinkan ikan tersebut. Maksudnya ikan tu diasingkan daripada environment ataupun persekitaran najis, duduk dalam kolam yang bersih, air yang bersih yang mengalir. Kedua, memberi makan ikan tersebut dengan sumber makanan yang halal dan thayyib, maksudnya halal dan juga bersih. Jadi dia akan flush out semua najis-najis yang ada dalam digestive system ikan tersebut. Dan yang ketiga, ikan itu dikuarantin ataupun dipuasakan selama 3 hari. Jadi ini adalah yang diterangkan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2016. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 2016 berpendapat bahawa hukum memakan ikan keli, baung atau patin atau mana-mana saja ikan yang diberi makan dengan makanan najis, dia akan jadi makruh apabila ikan tersebut berubah bau dan warna, sebab ikan itu dah jatuh ke dalam kategori haiwan jalalah. So untuk berhati-hati ataupun keluar daripada masalah ini, Majlis Fatwa Kebangsaan berpendapat supaya ikan tersebut dikuarantinkan at least sekurang-kurangnya 3 hari, supaya hilang segala bau-bau najis ataupun hilang najis yang terlekat dekat badan-badan ikan tu. Lepas tu ikan tu boleh dijual seperti biasa, normal macam ikan lain. So saya harap benda ni dapat bantu kita untuk lebih faham tentang isu-isu status halal dalam industri aquaculture.